Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Najib Latif, khusus Engineer Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji? Ingat AMG. InsyaAllah. Apa khabar semua yang ada di Facebook? InsyaAllah mudah-mudahan kita ni dapat manfaat pada hari ini. InsyaAllah. Hari ini kita ni akan membaca surah Al-Baqarah, ayat sambungan daripada ayat bacaan kita ni hari ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, untuk share, untuk komen. Cuba anda komen pada hari ini yang anda sedang buat pada hari ini. Apa manfaat yang anda sedang buat hari ini? Alright, so insyaAllah kita ni mulakan sesi kita ni dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Right, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Silakan sedang mengaji bersama AMG, bersama-sama dengan Ustazah. Pasal internet dah berapa bisanya? Pasal apa kita ni suara. Alright. Ini ada suara-suara. InsyaAllah, alright. Nah, mudahan kita dapat inilah sesuatu insyaAllah. Alright. Ustazah, apa kabarnya Ustazah Azah pada hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Sihat. Kita macam mana? Apa kabar? Alhamdulillah. Selain daripada internet kurang sehat, tapi insyaAllah masih dapat inilah memberi manfaat pada hari ini. InsyaAllah. Alright Ustazah, kita ni mulakan sesi kita ni dengan inilah sharing dulu skrin kita ni. Mudahan bermanfaat. Alright. Okay Ustazah, kita ni boleh teruskan. Alhamdulillah. Kemarin kita ni sudah baca daripada ayat wazallalna and then sampai ke alaikumul manna wassalwa. Kemudian kita ni akan teruskan hulu sehingga akhir ayat ini insya-Allah. Alright, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya sapa dulu yang masa ni join. Terima kasih join. Okey, yang masa ni jangan dilintas saja. Okey, join. Lihat ni sama-sama. Okey, kita ni akan mengaji pagi-pagian ni. Okey, jadi semangat. Semua bis kita semangat. Saya semangat, bis kita pun semangat. Okey, walaupun pagi-pagi awal masih tapi tidak apa-apa. Okey, yang penting kita ni dapat mengaji bersama-sama. Ikut bersama-sama. Okey, yang mana kalau kita ni mengaji sama-sama, insya-Allah kita ni dapat manfaatnya pun bersama. Kita ni boleh kongsi lagi dengan orang lain. Okey, jadi yang masa ni join, okey, boleh komen, boleh share bahapa pagi ni. Okey, alhamdulillah. Okey, saya ulang. Okey, ini adalah sambungan ayat kemarin yang kita ni sudah yang saya sudah bacakan ayat 57 surah Al-Baqarah masih juzuk 1. Okey, insya-Allah kita ni kan sambung dari kalimah ayat kalimah kulu. Kulu selepas kalimah salwa, kemudian kita ni akan baca dari kulu. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Saya akan mula baca. Saya akan mula baca. Okey, yang masa ni walaupun nada tafsir, nada not, okey, kita ni boleh lihat. Yang masa ni join boleh lihat ada share ada Tuan Najib share screen di sini ayat 57. Okey, insya-Allah saya akan mulakan. Saya akan mulakan bacaan dengan bacaan isti'adzah, kemudian saya baca terus Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Saya ulang lagi sekali. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Masya-Allah. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Okey, boleh saya minta Tuan Najib untuk baca? Boleh ha? Okey, pressure. Dari kalimah boleh. Masya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Kemudian saya akan Huruf teruskan. Dha tu masih belum lagi Ustazah. Kenapa yang belum tu? Dha masih belum lagi. Apa yang susahnya tu Tuan? Boleh saya tahu? Macam kemarin kita ni ada kan bercerita tentang huruf Dha ni kan pada kalimah awal-awal sudah Ustazah, pada kalimah yang mana kalimahnya ni? Pada kalimah wadhallalna, itulah Ustazah kata jangan tebal, jangan biar apa ni orang bukan juga maksudnya tidak perlu penekanan yang macam wazal, jangan penekanan. Terlalu menekan di sana arah huruf Allah. Okey. Memang tadi masa membaca tadi wa ma zalamuna. Macam conscious terus rasanya. Tapi tahu kan, kadang-kadang kita ni, macam saya sendiri pun, inilah, saya kan berkongsi juga. Saya bila saya mengajar pelajar, saya pun belajar juga. Macam saya ajar pelajar, okey sebut macam mana, tapi saya belajar juga meluruskan. Macam bukanlah saya kata diri saya tu sudah di tahap yang lurus tapi masih ada rasa macam perlu pembaikan. Sebab kita ni kalau sifat huruf-huruf ni ia perlu kepada praktis lah, praktikal itulah. Jadi supaya kita ni terbiasa kan, lisan itu terbiasa dengan sebutan huruf itu. Sebab itulah kita ni orang join kan sesi kita ni pada pagi ni. InsyaAllah. Bukannya sekali tapi selalulah. Mudah-mudahan dengan cara macam tu kita ni punya sebutan, tajwid itu pun mula masuk ke otak kita ni, insyaAllah. Masya-Allah. Okey, teruskan Ustazah. Sorry Ustazah. Okey, tak apa-apa. Tak apa-apa. Kita ni ada iklan pagi-pagi, tak apa-apa. Okey, saya teruskan. Okey, kalau kita ni lihat kalimah yang pertama, Kulu. Okey, lu di sana boleh kita lihat ada huruf lam waw yang berbaris depan. Okey, di sana terdapat hukum. Okey, lu di sana hukumnya adalah mad asli ataupun dipanggil mad tabi'i. Okey. Jadi bacaan pada kalimah lu di sana perlu kita ni baca ia dengan kadar harakat 2 harakat. Okey, dibaca dengan sebanyak 2 harakat. Kulu, lu di sana. Okey. Jadi tapi jangan lebih panjang. 2 saja. 2 harakat saja. Okey. Kulu, okey. Dan kita disambung min tayyibati. Okey, kalau kita ni lihat sana untuk hukum nun sukun, okey, berjumpa dengan huruf ta. Huruf ta-nya di bawah. Saya bagi tuan aja. Okey, huruf ta-nya di bawah. Okey. Kita ni lihat di sana hukumnya nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Okey. Di sini terdapat hukum. Okey, kalau kita ni lihat nun sukun, artinya ia bukan masuk arah bab mim sukun. Jadi hukum nun sukun dan tanwin. Okey, hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Di mana ni masuknya ni huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Okey, di sini hukumnya adalah nun sukun berjumpa dengan huruf ta, hukumnya di sana ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Ikhfa. Okey. Jadi bacaannya jadi bacaannya di sana hendaklah didengungkan. Nunnya didengungkan. Okey. Tapi sifatnya di sana dengungnya tu tidak sejelas macam bukannya jelas macam hukum izhar. Jangan min. Min toy, nyaman-nyaman kita ni menyebut. Jadi di sana perlu kita ni lihat ada hukum di sana, hukum ikhfa. Jadi perlu kita ni baca ia dengan dengan
dengung, sifat dengung di sana. Okey, min thayyibat. Okey. Kemudian kita disambung thayyibat. Ba di sana sama juga hukumnya perlu kita ni baca di sana, jangan kita ni langgar-langgar. Walaupun hurufnya huruf kecil di sana, ia membawa makna. Ada hukumnya di sana. Hukumnya sama juga hukumnya seperti hukum mad asli ataupun mad tabi'i. Okey, jadi bacaannya hendaklah bacaan pada huruf atau kalimah ba di sana dibaca sebanyak 2 harokat. Tayyibati. Tayyibati. Bati. Itu maksudnya. Okey. Kemudian kita ni beralih lagi. Ma. Ma. Kalau kita ni lihat sama juga. Di sini sama juga. Walaupun balik-balik. Susah balik-balik. Susah tahu. Tidak apa-apa. Kita ni saya share juga. Ma di sana sama juga. Jangan dibaca iya. Jangan kita ni. Tayyibati ma rozaq. Ma rozaq. Ma rozaq. Itu salah. Okey, ma di sana jangan dilanggar, hukumnya sama juga macam hukum ba di sana, tapi di sini bezanya apa yang akan saya bagi tahu bis kita, kalau kita lihat arah kalimah sebelum ni ba tu alif kecil. Asalnya alif panjang. Macam arah ma ni. Okey, jadi jangan dipandang macam kita ni pandang lintasi saja. Kalau kita ni menampak alif kecil tu indah kita ni indah kita ni sempurnakan hukum mad asli. Jadi perlu jadi biasanya saya akan bagi tahu tu kalau ada alif kecil. Jadi alif kecil tu pada asalnya ia alif panjang. Ia berbeza dari segi penulisan tapi hukumnya tidak, masih sama. Okey, jadi untuk ma di sini hukumnya adalah mad asli. Okey, ma, saya ulang dari min thayyibati ma. Ma 2 harakat. Kemudian razaq. Razaq. Di sini saya akan menambah lagi hukum di sana razaq. Di sana adalah hukum qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Okey. Huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf di sana masuk. Okey, ada tanda sukun. Razaq. Jadi perlu kita ni antulkan di sana. Okey, itu maksudnya. Okey, saya ulang. Saya lupa tadi menjelaskan di awal apa maksud qalqalah ni. Qalqalah ni adalah antulan. Bunyi antulan. Razaq. Bunyi razaq. Itu yang qalqalah. Okay. Jadi perlu dijelaskan di sana kerana ia adalah hukum qalqalah sughra. Razaq. Okey. Nakum. Na di sana kan kalau kita ni lihat, kalau kita ni sudah ingat tadi, kalau kita ingat kalimah thayyibah ada alif kecil. Di sini pun juga selepas nun ada alif kecil. Di sini pun kita ni perlu baca pada bunyi na di sana dengan kadar 2 harakat. Kerana terdapat hukum di sana mad asli ataupun mad tabi'i. Boleh razaqnakum. Okey, saya ulang dari kulu. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Okey, saya ulang lagi sekali. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Okey. Boleh Okay, kemudian kita ni sambung lagi. Wa ma. Di sana juga ma pun hukumnya sama mad asli. Jadi perlu dibaca dengan kadar 2 harakat. Okay, jangan dibaca wa ma zalamu. Wa ma terus masuk. Wa ma itu salah. Wa ma. Kita ni tahankan di sana. Wa ma. Okay. Kemudian zalamu. Mu dan saya teruskan saya. Mu, hukum mu dengan na 2 hukum yang sama. Okey, mu na. Di sana mu dengan na hukum kedua-dua ni hukumnya adalah sama macam hukum ma, hukumnya adalah mad asli ataupun mad tabi'i. Okay. Jadi jangan kita ni langgar-langgar, asal langgar-langgar. Saya ulang. Mungkin ada yang tahu. Mad asli susah. Apa saja huruf mad asli ni kan susah. Jadi saya bagi bis kita ilmu tambahan. Okey. Mad asli hurufnya ada 3. Huruf alif, waw dan ya. Macam mana kita ni kan tahu ni susah bacaan ni ya, adakah ya alif yang mad asli kah macam mana? Kalau sekiranya apa saja huruf yang berjumpa dengan huruf alif yang berbaris atas. Okey, atau kalau untuk huruf alif. Kemudian kalau huruf ya, apa saja huruf yang berjumpa dengan selepasnya huruf ya yang berbaris bawah, itu pun dikira mad asli.
Okey. Kemudian kalau untuk huruf waw, apa saja huruf yang berjumpa dengan huruf waw yang berbaris depan, itu juga dinamakan hukumnya mad asli. Okey, kalau sini kita lihat mu, okey. Mim berjumpa dengan huruf waw yang berbaris depan. Hanya saya tadi, apa saja huruf yang berjumpa dengan huruf waw berbaris depan hukumnya mad asli. Okey, mu, jadi bacaannya masih panjang. Kemudian na, kan, selepas huruf nun ada huruf alif yang berbaris atas. Jadi hukumnya mad asli. Saya ulang. وَمَا ظَلَمُونَا وَمَا ظَلَمُونَا. Kemudian kita ni pindah. Walakin wala. La di sini, saya rasa saya bersyukur juga untuk ayat 57 ni banyak mengajar. Mengajar kalau kita ni lihat ada ni yang ketiga, kita ni boleh lihat di sini alif kecil. Alif kecil. Walakin wala. Ini pun sama, di sini hukumnya adalah mad asli. Okey. Kemudian terdapat hukum alif selepas huruf lam di sana yang berbaris atas. Walakin, jadi bacaannya hendaklah dibaca sebanyak kadar 2 harakat. Kemudian kita ni pindah. Walakin ka. Yang ni ada 2 ni, bertindih ni hukumnya di sini. Okey, kita ni fokus dulu arah huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Hukumnya di sini adalah hukum ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, maafkan saya. Ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Jadi bacaannya pada kalimah nun di sana hendaklah kita ni dengungkan. Dengungkan. Tapi jangan dijelaskan. Jangan dibaca walakin. Kin. Itu jelas tu. Jadi dengungkan. Walakin ka. Okey. Jadi sifat nun ni di sini, bacaan nun sukun di sini hendaklah sifatnya dengung kerana terdapat hukum ikhfa. Kemudian apa yang maksud saya bertindih tadi? Kaf alif. Kaf berjumpa dengan huruf alif di sana. Ini pun juga hukumnya bukan hukumnya ikhfa, tapi hukumnya di sini mad asli. Okey. Kaf selepasnya huruf alif yang berbaris atas. Jadi bacaannya hendaklah dibaca sebanyak 2 harakat. Okey, kemudian kita ni sambung lagi. Kanu anfusahum. Okey, kalau kita ni boleh lihat di sini insyaallah kan saya. Okey, kalau kita ni lihat di sini tanda mad, apa maksud tanda mad? Tanda panjang, kalau kita ni boleh lihat. Okey, Tuan Najib boleh bantu saya. Okey. Tanda panjang macam mat, macam mat saya panggil tanda mat di sana. Okey, apa hukumnya terdapat di sana? Tu nah kanda bagi arrow lagi. Itu tanda mat, tanda panjang. Kita ni panggil tanda panjang. Okey. Kemudian ia berjumpa dengan huruf hamzah. Huruf hamzah. Apakah hukum yang terdapat di sana? Apa hukum yang terdapat di sana adalah hukumnya adalah mad jaiz muttasil. Okey, saya ulang. Okey, saya ulang. Kanu okey, hukumnya di sana, okey, tanda mad berjumpa dengan huruf hamzah. Di sini kalau kita ni lihat nu dengan ni ia dalam 2 kalimah. Okey, ia bukan dalam satu kalimah. Nu tanda panjang itu satu, kalau kita lihat alif itu ataupun hamzah itu adalah kalimah yang lain. Artinya ia bukan dalam satu kalimah. Jadi ia dalam 2 kalimah. Jadi hukumnya di sana mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Jadi kalau kita ni membaca kanu anfusa nu di sana jadi bacaannya hendaklah kita ni baca dengan kadar harakat 2, 4 ataupun 5 harakat. Okey. Hukum mad jaiz munfasil, kita ni baca ia dengan kadar harakat 2, boleh kita ni baca dengan kadar 2 harakat, 4 ataupun 5. Okey. Boleh InsyaAllah mudah-mudahan lebih jelaslah. Okey, kemudian kita ni lihat lagi hukum seterusnya. Anfu. Okey, nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Huruf fa ini sama juga. Okey, hukumnya di sini adalah hukum ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Okey, jadi bacaan pada sebutan huruf nun itu nun sukun hendaklah dibaca dengan dengung. Anfusahum. Boleh dengung.
Mesti dengung. Okey. Tapi di sini kalau kita ni kan kalau dengung kan sifatnya memang dengung, tapi nun sukun itu maksudnya kalau ikhfa hakikiah ni mesti tersembunyi. Indah terlalu jelaslah. Macam saya kan jangan dibaca anfusahum. Kalau kita baca itu salah. Jadi perlu kita ni terapkan, masukkan sifat dengungnya kerana terdapat hukum ikhfa. Boleh Okey, kemudian anfusahum di sini saya akan menerangkan hukum mim sukun. Hum ya. Boleh Tuan Najib? Okey, hukum mim sukun berjumpa dengan huruf ya. Mim sukun berjumpa dengan huruf ya. Anfusahum ya. Okey, di sini kalau tadi kita ni banyak dari awal, kita ni banyak hukumnya saya perasanlah dari ayat 57 dari awal memang banyaknya hukum nun. Nun sukun dan tanwin. Okey, tapi ini saya tambahkan lagi hukum mim sukun. Jadi kita perlu tahu. Okey, mesti tahu. Penting sebab kita ni kan belajar Quran, kita ni kan mau mengaji. Jadi perlu tahu macam mana kita ni kan membaca. Jadi kita ni perlu tahu hukumnya. Okey. Di sini kalau kita ni lihat mim sukun berjumpa dengan huruf ya, di sana adalah terdapat hukum. Hukum mim sukun yang bacaannya hendaklah dinamakan izhar syafawi. Izhar syafawi. Maksudnya izhar di sini artinya jelas. Jadi tidak ada, jangan dibaca dengung. Jangan dibaca anfusahum ditahan. Itu salah. Okey, kalau izhar artinya jelas. Anfusahum anfusahum jangan didengung arah mim jumpa ya tu, jangan didengung. Sebab di sini hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi biasa ni kita mesti simpan di minda kita, izhar artinya jelas. Bukannya memasukkan, bukannya ya dengung, bukannya ditukar. Jadi kita tahu. Okay? Kemudian hukum yang terakhir, saya rasa yang terakhir yaulimun di hujung kalimah ataupun di hujung ayat. Okay, kalau kita ni boleh lihat di sana yaulimun. Di sana hukumnya adalah mat arid lis-sukun. Mat arid lis-sukun. Mana-mana di hujung ayat, hujung memang hujung kalimah ataupun hujung ayat memang hukumnya kalau kita ni mati wakaf, dalam keadaan wakaf hukumnya cuma memang rata-rata saya tahu semua hukumnya adalah mat arid lis-sukun. Okey. Jadi di sini kita ni boleh lihat yaulimun hukumnya mat arid lis-sukun. Jadi bacaan pada hukum mat arid lis-sukun di sini kita ni boleh baca ia dengan kadar harakat sebanyak 2, 4 ataupun 6. Okey. Kita ni boleh baca hukum mat arid lis-sukun pada hujung ayat ini, akhir ayat ini dengan kadar harakat sebanyak 2, 4 ataupun 6. Okey. Jadi biasanya saya mendengar memang panjanglah. Sebab dia penghabisan yaulimun. Okey, 2, 4 ataupun 6. Boleh Okey, itu saja. Mudah-mudahan dapat perkongsian saya selama saya tidak tahu berapa minit sudah saya bercakap, tapi mudah-mudahan dapat membantu bis kita lah. Okay, banyaklah kita ni belajar walaupun kan kadang-kadang mat asliyah tu saja, yang basic tu saja kadang-kadang kita ni boleh jangan tahkan bis kita. Saya sendiri pun kalau kena dengarkan terlanggar. Ini dah sengaja terlanggar. Kan yang basic. Sebab tu kita ni biar walaupun hukuman tu balik-balik yang kita ni dapat dalam satu ayat ni, tapi manfaatnya kita ni tahu. Okay, contoh dari segi penulisan kan kita ni dapat alif kecil tu. Jadi kita ni tahu alif kecil di sana mesti kita ni baca dengan kadar 2 harakat. Yang mungkin sebelum ni Indah tahu apa fungsi alif kecil ni sebenarnya. Sama macam alif yang biasa. Cuma ia berbeza dari segi penulisan. Okey. Ini mungkin saya rasa habis sudah sesi perkongsian kita ni belajar bersama-sama. Jadi habis ini saya akan baca, boleh kita ni semak sama-sama ayat 57 dari Hulu. Saya akan baca daripada Hulu. Saya akan ulang sebanyak 2 kali. Okey, Tuan Najib okey? Boleh Masya Allah, Alhamdulillah. Okay, saya akan menggunakan baca dengan bacaan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. So now, كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. Okey, sebelum kita ditutup, mungkin saya boleh mengajak Tuan Najib lah. Kan selama ni kita ni mengajak orang mengaji. Ini secara, kita ni interact walaupun secara online. Jadi boleh Tuan Najib boleh Boleh. Masya Allah. Okey. Okey, bismillah. Kulu min tayyibati ma razaqnakum وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. InsyaAllah, Alhamdulillah. Habis nafas. Tidak apa-apa. InsyaAllah. Kita cerita pasal habis nafas ni kan, teringatlah yang yang Ustazah tu kan mat arif di sukun tu. Yazlimun itulah. Teringat kalau macam kita ni baca Al-Fatihah, especially lelaki lah sebagai orang selalunya kena lagau untuk mengimamkan. So kadang-kadang waladhdallin itu pun mat arid li sukun kan. Dan kadang-kadang terikut dengan waladhdallin, and then siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu pun ayat yang panjang bah. Jadinya alhamdulillah, sebab mengetahui yang mat arid li sukun itu ada dapat 2 atau 4 atau 6 menyelamatkan daripada terbatal solat. Pasal kadang-kadang kita ni macam kalau biasalah kita ni ikut saya waladhdallin 6 harakat. Sampai nun itu kadang-kadang kita ni indah tersabut sebab kita ni habis nafas. And walaupun macam nampak kecil, tapi benda tu Pemila masa itu pernah kena tagur macam boleh indah sah solat disebabkan indah menyebutkan nun itu sebab kurang nafas. Jadinya sebab tahu waladhdallin itu lin itu boleh 2 harakat, ambil sajalah yang paling ringan 2 harakat. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Okay. Terima kasih Ustazah untuk sesi kita ni pada pagi ini, insyaAllah. Banyaklah yang benda yang kita ni dapat tahu. Kalau dilihatkan yang square ni ataupun yang orang rectangle, yang persegi ni adalah hukum-hukum mat. Hukum-hukum mat. Kemudian yang bulat ni adalah hukum non mati. Jadinya siapa-siapa yang mau screenshot silakan screenshot. Ini pun kami akan share nanti nota ini. Mudah-mudahan dapat memanfaatkan lebih ramai orang lagi. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Right on time. Very good. Mudah-mudahan dapat lebih manfaat lagi kepada lebih ramai orang lagi. Alright. So jangan lupa untuk share, untuk komen, untuk like. Cuba anda komen apa yang anda buat pada hari ini. Mudah-mudahan lebih ramai lagi orang dapat manfaat lah daripada perkongsian ini. So insyaAllah kita ni tutup akhiri sesi kita ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Right, terima kasih sekali lagi kerana mengikuti. InsyaAllah, again jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk share. Dan ada pengumuman juga, lupa pengumuman tadi ada sesi konsultasi yang berjalan pada masa ini. So siapa-siapa yang ingin kami bantu anda dengan bacaan ataupun ingin mengetahui apa kelas-kelas yang sesuai untuk anda
Anda boleh hubungi 8858515. InsyaAllah ada tim yang akan menyambut. Sekali lagi 8858515, 8858515. InsyaAllah ada tim yang akan menyambut untuk apa-apa soalan lah, untuk booking slot anda untuk sesi konsultasi dengan kami, insyaAllah. So itu saja. Terima kasih sekali lagi Ustazah Azhar. Terima kasih lagi kepada yang mengikuti sesi Facebook Live pada hari ini. InsyaAllah nanti kita ni akan jumpa lagi pada besok hari dengan ayat surah Al-Baqarah ayat ke-58. 58. 58. InsyaAllah mudah-mudahan inilah kita ni dapat memanfaatkan sesi kita ni pagi-pagi ini, insyaAllah. So itu saja. Saya Najib Latif Musa, Engineer Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji? Ingat AMG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.